Hari ini, marilah kita pelajari firman Tuhan dengan subjek Bapa Ansang Hong ialah Tuhan, yaitu Kristus yang datang kali kedua. Dia ialah Tuhan kerana dia telah datang sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Kristus Ansang Hong ialah Kristus yang datang kali kedua ke bumi ini dan Tuhan kita. Kalau begitu, dengan apakah kita dapat membuktikan bahawa Bapa ialah Tuhan yang telah datang ke bumi ini? Jika agensi kerajaan mahu menyiasat kewarganegaraanmu kerana anda kelihatan seperti orang asing, maka apa yang akan anda tunjukkan? Kad IC atau lesen? Bukan. Jika banyak orang bertanya, mengapakah Kristus Ansang Hong ialah Tuhan? Apakah yang dapat kita gunakan untuk beritahu mereka bahawa dialah Tuhan? Ada jawapan di buku Yohanes bab 5 ayat 39, bukan? Kamu menyelidik apa? Kitab-kitab suci. Sebab kamu menyangka bahawa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang siapa? Aku. Kitab ialah kad IC untuk menyatakan identiti Tuhan. Kad IC kalian ada alamat dan nombor IC, betul? Dan ada tarikh kelahiran serta gambarmu. Jadi, hari ini, marilah kita lihat adakah Kristus Ansang Hong benar-benar Tuhan dalam Alkitab. Ramai orang bertanya kepada Yesus yang datang pada 2000 tahun dahulu, bukankah bapamu seorang tukang kayu? Bukankah ibumu Maria? Bagaimana engkau dapat berkata, aku telah turun dari syurga? Mereka mempunyai banyak keraguan dan curiga terhadap Yesus. Setiap kali pada masa itu, Yesus menyatakan identitinya melalui ajaran Alkitab. Apabila Yohanes Pembaptis dipenjarakan dan hampir meninggal dunia, dia mengutus muridnya untuk menanyai Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Daripada segera menjawab, akulah Kristus, Yesus memetik dari buku Yesaya mengenai Mesias. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bahkan hari ini pun, kita tidak boleh memberi kesaksian sendiri bahawa Kristus Ansang Hong ialah Tuhan, yaitu Kristus yang datang kali kedua ke bumi ini pada zaman ini. Kita hanya boleh menyampaikan firman yang Tuhan ajarkan. Kalau begitu, bagaimanakah Alkitab membuktikan Kristus Ansang Hong yang datang pada zaman ini? Marilah kita lihat buku Mazmur bab 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mari terus lihat ayat 2 tentang Tuhan dan Tuanku. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau ialah apa? Imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Alkitab meramalkan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Mengenai Tuan yang disebut di sini, marilah kita lihat buku Matius bab 22 ayat 43. Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pemimpin roh dapat menyebut dia tuannya? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku.
Firman ini dipetik dari mana? Yesus memetik ayat dalam buku Mazmur bab 110 untuk menjelaskan tentang diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Jadi, Tuan yang muncul dalam buku Mazmur bab 110 ayat 1, firman Tuhan kepada Tuanku ialah siapa? Kristus. Dalam kata lain, Yesus merujuk diri sendiri dengan firman, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Mari kita lihat buku Ibrani bab 5 ayat 5 bersama-sama. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar. Di sini, Kristus ialah Tuan yang disebut dalam buku Mazmur bab 110, betul? Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Firman ini dipetik dari mana? Ayat yang tertulis dalam buku Ibrani ini dipetik dari buku Mazmur bab 110. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangkis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Tuhan menurut peraturan Melkisedek. Jadi, anak di sini merujuk kepada siapa? Yesus. Kira-kira 1000 tahun sebelum Yesus datang ke bumi ini, Dia sudah meramalkan melalui Daud dalam buku Mazmur bab 110. Yesus juga menjelaskan tentang sendiri dengan memetik ayat itu. Dan Rasul Paulus juga dalam buku Ibrani bab 5. Kini, apabila kita bersaksi kepada seluruh dunia tentang Kristus Ansang Hong yang datang buat kali kedua ke bumi pada zaman Roh Kudus, kita juga harus memberitahu dunia bahawa Dia yang telah datang ke bumi dalam peraturan Melkisedek ialah Kristus Ansang Hong melalui Alkitab, bukan? Mari kita sambung dengan bab 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan kerana kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Tertulis bahawa sukar untuk menjelaskan sepenuhnya tentang Melkisedek. Jadi, siapakah Melkisedek? Mari baca buku Kejadian bab 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Apa yang penting di sini? Kita perlu perhatikan apa yang Melkisedek gunakan untuk memberkati. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Siapa dia? Imam Tuhan yang Maha Tinggi. Apabila Imam Tuhan berdoa untuk memberkati orang atau menjalankan upacara pengampunan dosa, dia perlu mempersembahkan korban. Pada zaman Perjanjian Lama, semua imam menumpahkan darah binatang untuk beribadah. Tetapi Imam Melkisedek memberkati Abraham dengan roti dan air anggur.
Ayat 19, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Tuhan yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Tuhan yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham, yang disebut sebagai nenek moyang iman, memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Jadi, kita dapat pasti bahawa Melkisedek berada dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada Abraham. Itulah sebabnya dalam buku Ibrani juga berkata, yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, untuk menjelaskan Melkisedek. Siapakah keturunan Abraham? Ishak. Dan siapakah keturunan Ishak? Yakub. Daripada Yakub, 12 anak lelaki dilahirkan. Antara mereka, ada seorang anak disebut Lewi. Dan antara suku Lewi, imam-imam muncul. Jadi, dalam buku Ibrani juga merekodkan bahawa Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ini membuktikan bahawa Melkisedek berada dalam kedudukan yang lebih tinggi dan terhormat daripada Abraham. Bagaimanapun, Melkisedek yang kita lihat pada hari ini mempersembahkan roti dan air anggur dan bukannya darah binatang yang semua imam gunakan pada masa itu. Inilah ciri-ciri Melkisedek yang terpenting dan simbolnya. Kalau begitu, bukankah Yesus juga datang ke bumi ini menurut peraturan Melkisedek dan memberkati manusia kehidupan kekal serta pengampunan dosa melalui roti dan air anggur Paskah? Marilah lihat buku Matius bab 26 ayat 17. Pada hari pertama Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Mari lihat ayat 26 tentang babak Yesus menyambut Paskah dengan 12 murid. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan yang ada air anggur Paskah, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Melkisedek Perjanjian Lama memberi Abraham berkat fizikal melalui roti dan air anggur. Namun, Yesus Kristus memberi semua manusia berkat pengampunan dosa melalui roti dan air anggur, serta janji hebat, "Aku akan membangkitkan orang yang menyambut Paskah pada hari terakhir." Jika Melkisedek Perjanjian Lama ialah bayangan, maka realiti ialah Yesus Kristus yang datang ke bumi ini menurut peraturan Melkisedek. Dia mengadakan upacara Paskah dengan roti dan air anggur, serta memberkati semua manusia pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Mari memastikan ini sekali lagi. Buku Yohanes bab 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa,
Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dikatakan bahawa kita mesti makan Yesus untuk hidup. Jadi, bagaimanakah kita makan dia? Melalui kebenaran Paskah Perjanjian Baru. Di perjamuan Paskah, Yesus mengajar sejelasnya bahawa roti dan air anggur Paskah melambangkan daging dan darahnya. Akhirnya, kita dapat makan daging Yesus dan minum darahnya dengan makan roti Paskah serta minum air anggur Paskah. Melkisedek yang muncul pada zaman Abraham di Perjanjian Lama membawa roti dan air anggur. Jadi, Alkitab membuktikan bahawa Yesus ialah imam besar menurut peraturan Melkisedek dan dia telah memenuhi ramalan Melkisedek dengan datang ke bumi ini sebagai realiti. Jadi, Melkisedek dengan Yesus mempunyai hubungan sebagai ramalan dan pemenuhan. Mengenai Melkisedek yang akan datang ke bumi ini, Alkitab berkata, dia ialah Melkisedek selama-lamanya. Kalian semua, apakah maksud ungkapan selama-lamanya? Adakah Yesus datang ke bumi ini menurut peraturan Melkisedek hanya pada kedatangannya yang pertama? Bagaimana apabila dia datang buat kali kedua? Dia pasti datang sekali lagi menurut peraturan Melkisedek. Dia tidak boleh datang dengan peraturan imam yang lain. Tuhan sudah meramalkan, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi perkara yang harus kita ketahui ialah, adakah Kristus datang untuk kali kedua menurut peraturan Melkisedek? Kita perlu pastikan, adakah dia membawa peraturan ibadah menurut peraturan Melkisedek? Namun, pada kedatangan Yesus yang kali pertama, Rasul Paulus menulis surat kepada ahli-ahli Ibrani. Ada banyak yang harus kami katakan tentang Melkisedek, tetapi sukar untuk dijelaskan kerana kamu lambat mendengarkannya. Dia boleh hanya menulis, Melkisedek membawa roti dan air anggur. Yesus juga memberkati manusia melalui roti dan air anggur. Jadi Yesus Kristus ialah dia yang memberkati manusia dengan kehidupan kekal dan pengampunan dosa menurut peraturan Melkisedek. Ia terlalu mudah jika berkata begini. Namun, pada masa itu, ada beberapa unsur ramalan tentang Melkisedek yang belum dipenuhi. Mengenai unsur-unsur itu, mari kita lihat buku Ibrani bab 7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Tuhan yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, iaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan kerana ia dijadikan sama dengan anak Tuhan, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Melkisedek tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Memandangkan dia imam besar yang kekal, kedudukannya tidak boleh diganti oleh sesiapa manusia atau makhluk rohani di syurga. Memandangkan temponya adalah kekal, sudah pasti kedudukan dan jawatan imam besar boleh dituntut hanya oleh Kristus yang disebut Tuanku menurut peraturan Melkisedek. Oleh itu, ayat 3 tertulis, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan kerana ia dijadikan sama dengan anak Tuhan, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Ayat 4, camkanlah betapa besarnya orang itu, betapa hebatnya dia, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dengan ini, kita perlu merenung betapa hebatnya Melkisedek, kerana Abraham yang disebut nenek moyang iman memberi Melkisedek persepuluhan. Ayat 5,
Mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, iaitu saudara-saudara mereka. Sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahawa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahawa ia hidup. Rasul Paulus menjelaskan kepada ahli-ahli Ibrani bahawa Melkisedek adalah lebih tinggi daripada Abraham. Dan dia menjelaskan ciri-ciri Melkisedek. Di bumi ini, dia tidak mempunyai salah sila Israel. Mudah difahami bahawa Yesus ialah Melkisedek rohani yang datang menurut peraturan Melkisedek kerana dia menubuhkan kebenaran perjanjian baru dengan roti dan air anggur di bumi. Tetapi fakta bahawa dia tidak mempunyai salah sila Israel sukar difahami oleh orang pada masa itu. Hal itu kerana Yesus dilahirkan dengan salah sila Israel. Mengenai hal ini, mari buka buku Matius bab 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ini ialah salah sila Yesus Kristus. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Perez dan Zerah dari Tamar. Perez memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Jika anda terus membaca buku Matius bab 1, salah sila ini menjelaskan sampai Yesus. Namun, buku Ibrani bab 7 berkata, Melkisedek tidak bersalah sila. Walaupun Yesus memenuhi ramalan roti dan air anggur, bahagian ramalan salah sila itu tidak tepat memandangkan dia datang dengan salah sila Israel. Seterusnya, ia tidak berbapa, tidak beribu. Bermaksud bahawa Kristus harus dilahirkan oleh ibu bapa yang tidak percaya Tuhan. Apakah standard Alkitab terhadap orang yang mempunyai ibu bapa? Mari kita lihat buku Matius bab 12 ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melaksanakan kehendak Bapaku di syurga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Mereka melakukan kehendak Tuhan kerana mereka mempercayainya, bukan? Jadi, Tuhan mengajar kita dalam buku Matius bab 12 bahawa orang yang mempercayai Tuhan boleh dianggap sebagai ibu bapa, saudara dan saudari. Melkisedek harus dilahirkan dalam keluarga yang tidak mempercayai Tuhan. Tetapi ibu bapa Yesus, iaitu Maria dan Yusuf, mempercayai Tuhan. Dalam buku Lukas bab 1, apabila malaikat Gabriel muncul kepada Maria, dia menyampaikan kehendak Tuhan kepadanya. Maria menerima. Jadi Maria dan Yusuf mempercayai Tuhan. Jadi, fakta bahawa Melkisedek tidak berbapa dan tidak beribu dan tidak bersalah sila tidak dipenuhi oleh Yesus. Kalau begitu, untuk memenuhi ramalan tersebut, Kristus harus datang untuk kali berapa? Marilah lihat buku Ibrani bab 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya berapa kali? Sekali lagi, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia.
bagaimanakah kita dapat mengenali Kristus yang datang buat kali kedua? Bukankah kita harus memastikan sama ada dia ialah imam menurut peraturan Melkisedek atau tidak? Hal itu kerana Tuhan telah sumpah bahawa Tuhan ialah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi, jika Kristus datang ke bumi ini menurut peraturan Melkisedek pada 2000 tahun lalu, dia mesti datang ke bumi ini buat kali kedua menurut ramalan Melkisedek. Oleh itu, dia mesti membawa roti dan air anggur. Tambahan pula, bukankah Melkisedek harus datang ke bumi ini tanpa bapa, ibu dan salah sila seperti yang tertulis dalam buku Ibrani bab 7? Akhirnya, dia mesti muncul di bumi ini melalui ibu bapa fizikal yang tidak mempercayai Tuhan. Ibu bapa fizikal Bapa Kristus Ansang Hong tidak mempercayai Tuhan. Dia tidak bersalah sila, iaitu tidak mempunyai salah sila Israel. Yesus dilahirkan di bumi ini melalui salah silah Daud. Tetapi Bapa datang ke sebuah negara bukan Yahudi yang disebut Republik Korea. Jadi sudah pasti dia tidak mempunyai salah sila Israel. Kemudian, dia mesti membawa roti dan air anggur Paskah, iaitu simbol Melkisedek. Sama seperti dia memberkati manusia pengampunan dosa dan kehidupan kekal melalui roti dan air anggur Paskah pada kedatangan yang kali pertama, Kristus juga mengisytiharkan kebenaran Paskah Perjanjian Baru pada kedatangan yang kali kedua bagi orang yang menantikan dia. Melalui semua kebenaran Perjanjian Baru, dia memanggil semua anak yang disayangi untuk datang, bukan? Jadi, bukankah Kristus Ansang Hong betul-betul Tuhan kita? Kini di seluruh dunia, tiada gereja yang memahami roti dan air anggur Paskah, meskipun itu tertulis dengan jelas dalam Alkitab. Mengapakah begitu? Kerana itu peranan siapa? Tiada orang kecuali Kristus boleh menjadi imam selama-lamanya. Memandangkan dia kekal menjadi imam besar, kita mesti dapat cepat mengenali dia yang datang menurut peraturan Melkisedek ialah Tuhan kita. Mari baca buku Yesaya bab 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapnya. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dalam 66 buah kitab Alkitab, kebenaran yang meniadakan maut untuk seterusnya dengan air anggur hanyalah kebenaran Paskah. Tuhan akan meniadakan maut untuk seterusnya dengan air anggur. Seperti Melkisedek, Yesus Kristus membawa roti dan air anggur. Apabila dia datang ke bumi ini buat kali kedua, sudah pasti dia akan membawa roti dan air anggur. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh kerana keselamatan yang diadakannya. Mereka berkata, dialah Tuhan kita. Bagaimana mereka begitu cepat mengenalinya? Kerana hanya Kristus dapat mengambil kedudukan imam besar menurut peraturan Melkisedek. Hari ini, siapa telah datang dan memulihkan Paskah yang tidak disambut selama 1600 tahun? Semua ini terjadi kerana Kristus yang telah datang ke bumi ini. Walaupun Yesus datang sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek pada kali pertama, tempohnya tetap berterusan apabila dia datang buat kali kedua. Dengan ini, kita dapat cepat mengenali Tuhan.
Bukan. Jika seseorang bertanya, bagaimana Kristus Ansanghong ialah Tuhan? Jawablah secara ringkas. Dia ialah Tuhan kerana dia imam besar yang telah datang ke bumi menurut peraturan Melkisedek. Tiada pastor atau orang kudus di mana-mana gereja pun yang dapat menjalankan peraturan imam ini. Kerana Tuhan sudah menjelaskan bahawa itulah tugas yang hanya boleh dijalankan oleh Kristus dan dia ialah imam untuk selama-lamanya, sistem ini tidak berubah. Sesungguhnya, siapa telah datang ke bumi dengan kebenaran perjanjian baru ini dan mengisytiharkan keselamatan kepada manusia? Siapa? Kristus Ansanghong, iaitu Tuhan kita. Menurut Trinity, Tuhan Bapa Yehova, Tuhan Anak Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus Ansanghong ialah satu Tuhan yang sama. Meskipun roh kita ditakdirkan mati, Tuhan datang ke bumi ini untuk mengisytiharkan kebenaran. Dia mengambil jalan penginjilan selama 37 tahun agar roh kita menikmati kehidupan kekal dan berkat di dunia yang tiada kematian serta perkabungan. Kita perlu bersyukur kerana dia telah datang ke bumi ini sekali lagi. Apabila dia datang ke bumi ini 2000 tahun dahulu, begitu besarnya penderitaan dan kesakitannya disalibkan. Bukankah tertulis dalam Alkitab bahawa peluhnya seperti titisan darah ketika dia sedang berdoa? Betapa sakitnya dia harus jalani untuk memberi kita pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Namun, Tuhan kembali ke bumi yang dulu. Dia ditolak, dianiaya dan diseksa. Melalui ini, saya dapat merasai betapa besarnya kasih Tuhan untuk kita. Sesiapa pernah dilanggar kereta, menjadi takut dan menggigil bahkan apabila sebuah kereta lalu mereka, kerana mereka sudah trauma. Namun, Tuhan datang ke dunia ini sekali lagi dengan memakai kemah tubuh. Dia datang kerana keselamatan kita. Tolong jangan melupakan rahmat Tuhan, tetapi memegang keselamatan yang Tuhan kurniakan sampai akhir. Semoga hari kita dipeluk dalam pangkuan Bapa cepat datang. Sama seperti orang kudus gereja awal memberitakan Yesus, semoga kalian beriman untuk memberitakan Kristus Ansanghong yang telah datang pada zaman ini dengan sepuas hati. Sekian, terima kasih.